Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwan. Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Waalaikumsalam. Saya ke atas kejap ya, Bo. Thank you, Dinda. Okey. Lagi masa sikit boleh ya. InsyaAllah malam ini kita akan cakap sikit, bukan sikit lah tentang Nisfu Sya'ban, InsyaAllah. Dan kemudian Ramadan PKP. Betul. Anak saya panggil Abati sebab itu satu saya lah yang ni, yang kedua saya pilih sebab dalam Quran semua nabi-nabi panggil kat ayah depa Abati. Nabi Ibrahim kata dekat ayahnya, ya Abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayah, kenapa kamu sembah? Wahai ayah tu, ya Abati. Nabi Ismail pula kata kat Nabi Ibrahim, ya Abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya Allah, wahai ayahku. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam kata kepada ayah dia, ya Abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku nampak ni semua ayat-ayat Quran, jadi berdasarkan yang tu saya ambil. Tu je, kan pandai tak mana pun. Tiru lah. Awliya bumi Kinanah tak apa tak lancak tajuk boleh Abi sama lah. Abi umum, Abi orang Arab panggil Abi umum. Baba boleh, arwah Datuk Arundin, keluarga Datuk Arundin panggil Kak Datuk Arundin Baba. Stress, tengok macam mana keadaan. Ni belum mula lagi tau. Ni saja sembang nak tengok test volume mic, tuan-tuan dengar kedak ke. Saya tengah test sekejap lagi baru kita start. Belum ni bagi kita bagi dalam 5 minit ke 2 minit lagi ke. Tengoklah, kita bagi dulu. Nak apa ayat Quran? Kakak yang tanya tadi, kakak Juz Yumi, stres ni dia kena tengok keadaan dia apa. Maksudnya dia semua kehidupan kita mesti ada iman. Semua benda mesti kena ada iman. Jadi kalau kita nak putuskan kata bila setiap kali stres itu tak ada iman, Nabi stres juga masa Siti Khadijah meninggal. Takkan kita kata Nabi tak ada iman kan? Tapi kalau dari segi apa yang menyebabkan stres itu boleh jadi sebab iman kita kurang, macam tu. Lepas tu barulah dia sangkut dengan benda-benda lain lah. Dia sangkut dengan sistem kita, pengurusan masa kita dan sebagainya. Okey,
Boleh Kak Juzumi nah? Boleh nah? Hafal Quran baca banyak kali. Iza sama'un syaqqat, iza sama'un syaqqat, iza sama'un syaqqat, wa idzal kawakibun tasarat, wa idzal kawakibun tasarat. Boleh? Iza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, iza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, iza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, iza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat. Boleh? Baca banyak kali. Nanti ingat lah. Sebab tu Yasin kita terror. Sebab kita baca banyak tahun. Bukan banyak kali, banyak tahun. Okay. Alhamdulillah sihat. Ada anak-anak semua ada. Abuya adalah gelaran kepada orang yang kita hormati kerana ilmunya. Dia peringkat bapa, tapi kita hormat dia bukan sebab dia bapa semata-mata, kerana ilmunya. Sebab tu Buya Hamka, kan, Buya Yahya, sebab orang panggil Buya kan, Buya, sebab ilmu. Surah selepas wudu ke doa ke sakinah, tolong Ustaz, doa ke surah? Matang pohmai. Okay, cantik. Dengar terang. Nanti kami baru balik daripada Ipoh. Hari tu kami pergi minum dekat Drinka. Saya panggil ayah saya bapak agak. Oh, ni Abang Iwan punya soalan ni sempoi. Tapi malam esok. Boleh tak tajuk ni? Bab suami isteri, bab lelaki perempuan, kita sembang malam esok. Sebab esok ada artis ajak join apa. Tu kita live esok dengan mereka, shock sikit kita sembang. Boleh tak? Malam esok. Boleh. Abang Iwan 98. Quran ada tulisan Rumi, maknanya dari segi sebutan dia kah? Contohnya Qul huwallahu ahad, dia je QUL apa semua yang tu kah? Ataupun terjemahan tulisan Rumi? InsyaAllah saya sampaikan isteri saya salam insyaAllah. Sekali lalu ni, semua sekali lalu saat saya pergi tengok saat saya punya connection bawah saat Betul Nanti saat Okay. Alright guys. Apa connection lah? Tuan-tuan dengar lancar kan saya bercakap? Wallahualam. Okay, jadi lajak lama dah. Marilah sama-sama kita memula
dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat dan muslimat. Hadiahkan juga kepada ahli keluarga dan mereka yang terlibat dengan COVID-19, supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan dan kesabaran yang tinggi kepada mereka. Dan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah pada malam ini juga kepada para guru, para alim ulama semua, dan juga tidak lupa juga kepada semua frontliner yang bertungkus lumus susah payah dengan kita. Dan hadiahkan juga kepada semua mereka yang berkongsi ilmu di IG dengan ilmu yang benar dan ilmu yang betul, selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan hadiahkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسنا ومن شر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Nanti pukul 10 ke pukul 10.30 lebih kurang lagu tu, InsyaAllah Ustaz Fakrul pula akan live dalam beliau punya ni lah. Tadi saya, tapi baik, orang dia baik, Masya Allah. Saya tulis mesej kat dia, kata Fakrul, hang selalu share pukul 9.30. Aku pun malam ni ingat nak buat 9.30. Nanti kesian kat semua orang berbelah bahagi nak dengar mana satu. Hang orang baik juga. Aku pun nak jadi baik. Jadi boleh tak kalau aku live dulu, lepas tu sekali lagi hang, ataupun hang nak live dengan aku sekali ke? Dia kata tak, malam ni dia ada dengan siapa ya tadi, Hidayah, ada seorang artis nama apa ke, saya tak ingat dia tulis tu. Lepas tu saya tengok apa nama kakak kita tu, Hidayah Abu Bakar kah? Lebih kurang lagu tu. Dia adalah, dia kata sat lagi. So dia akan start pukul 10.30 lah, dia kata lagu tu. So terima kasih lah Ustaz Fakrul bagi laluan kat saya juga kan. Okay, so kita start perbincangan kita malam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, khair. Okay, tengok. Bila kita sebut hari ni 10 Syaban, hari ni lah tadi siang, malam ni dah masuk 16 hari bulan.
So kira settle hari putih lah. Kita kata puasa hari putih yang orang nak panggil kan. Tuan-tuan tengok kan dalam IG saya punya poster, saya bubuhkan hadis-hadis Nabi tu kan, supaya tuan-tuan baca. Alright. Okay. So saya dah tulis nota sikit, saya nak bagi tahu dulu. Okay. Pertama, semalam kita kan buat amal saja, kita tak cerita apa pun. Jadi bila saya cerita hari ni dekat tuan-tuan, maka tambahkan keyakinan beramal ibadah supaya lepas ni akan berlaku lagi. Setiap tahun akan berlaku. Cuma tahun ni kurang sikit sebab saya yakin semua orang pun takut mati. Bukan kita je, semua orang takut mati. Jadi orang nak bercakap pun dia fikir banyak kali. Jadi tahun ni banyaknya pasal hidupkan malam nisfu Syaban. Cantik. So kita pun sealiran. Alright. Saya tak, mata saya jadi duduk baca komen ni, dia jadi tak boleh nak cerita elok-elok. Tapi tak apa, tuan-tuan tulis. Lagi saya scroll lah, no? Minta maaf lah. Yang pasal ayat 58 baca 7 kali, Yasin, Mubin, berhenti-berhenti. Lagi saya cerita. Okay? Hutang semalam. Boleh bagi saya habaq ni dulu sebab ni important. Jadi dialog biasa kita dengar ialah biasa dialog yang kita dengar bila mai malam nisfu Syaban ataupun hari ni nisfu Syaban, orang puasa dan sebagainya. Dia ada tingkatan perkataan dia. Tingkatan yang tinggi sekali ni, hampa duk buat apa ni benda Nabi tak buat. Ni tingkatan tinggi lah ni. Apalah hampa buat benda Nabi tak buat. Kalau betul nak puasa pun puasa hari putih sudah. Bukannya puasa nisfu Syaban. Okey, cantik. Itu paling tinggi lah ni, kalau mengata paling tinggi lah bagi kita. Kita yang lagi tinggi lagi tu kita tak mau kacau lah. Tu dah memang terkeluar apa kita sembang kan. Allah Ta'ala kata orang jahil khotaba jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil mai bergaduh dengan kita, cakap kepada dia Assalamualaikum. Tak mau gaduh, nak belah, sama ada nak belah ataupun bagi salam Assalamualaikum, saya mai dengan keadaan baik, tak payah gaduh lah. Macam tu. So jadi tingkatan paling tinggi yang selalu kita dengar lah, orang kata ni apa buat benda Nabi tak buat. Satu. Yang kedua, orang selalu kata hadis yang ada ni mau dhaif. Kat kita nak hidup zaman la ni, zaman yang kusut ni, kita kena pegang dengan sahih supaya kita benar ikut Nabi. Kalau tidak, kita bawa keluarga kita sesat ataupun kita bawa keluarga kita kepada jalan yang tak betul. Contoh lagu tu dialog dah. Dua. Ingat dialog yang pertama tadi, yang buat apa ni Nabi tak buat. Kalau ya pun puasa hari putih ya. Kalau ni jangan duk buat. Okey, satu. Yang kedua, komen boleh tutup macam mana nak tutup? Tak ada apa pun. Macam mana nak tutup? Tak tahu. Tak apa, halal buang masa. Okey? Okey, kita tak kategorikan mana-mana. Kita kategorikan dialog. Kita kategorikan dialog sebab nanti kalau kita sebut golongan tertentu dan sebagainya, kita punya perbincangan jadi tak syok. Kita nak barakah daripada Allah, kita nak rahmat kan. Jadi kita sebut dialog saja, dialog supaya kita faham. Boleh faham Kita faham. Macam tu. Alright. Okey, tengok terima kasih siapa yang ajak saya. Tu dah off dah. Cantik. Saya off set komen. Bukan, tapi komen orang boleh komen lagi kan. Cuma saya off saja supaya saya tak nampak. Lepas tu saya boleh start balik. Betul tak? Cakap lagu tu bukan boleh reply kot. Dah off. Halal lah. Okey, bagi saya explain dulu. Ni baru clear, baru mata saya boleh tengok kamera. Kat you. Baru betul. Macam tu. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi, minta maaf lah kawan-kawan. Jangan kata saya tak mau baca komen. Saya bagi saya explain dulu. Saya ambil. Kita buat 2 kali live malam ni. Kita try. Lepas tu, siapa nak pick up Ustaz Bakro ke, nak pick up mana-mana, silalah. Saya sonok explain saja. Okey. Jadi bila kita dengar dialog lagu tu, pertama, buat apa ni benda Nabi tak buat ni? Apa? Okey, yang kedua, ni benda ni hadis dhaif ni. Kita kena pegang yang sahih. Kalau tidak, macam mana kita nak beramal elok-elok dalam hidup kita? Okey, habis. Lepas tu, yang ketiga ni, biasalah orang kata, apa main nisfu Syaban, mua pakat nak pula nak buat.
Mai bulan ni nampak duk buat kelepiak, tak mau duk buat orang cerita lagu tu. Ni biasanya orang akan buat dialog lagu tu. Dia ada beberapa kategori lah. Ada yang jenis mampu bergambar lah, mai bulan apa nak buat lah. Aku nak buat kerja aku, mana aku mampu aku buat. Ini jenis lain lah. Okay. So saya bagi tahu dulu. Pertama, bila kata nisfu Sya'ban, ataupun kita ambil malam nisfu Sya'ban semalam sebab kita baca Yasin 3 kali dan sebagainya, kita pecah satu-satu bagi semua orang faham. 1, malam. 2, nisfu. 3, Sya'ban. Jadi kalau kita buang malam, makna siang pun boleh jadi jugalah. Kalau kita buh malam, malam semalam. Siang tak sah. Boleh dapat, Baik. So, malam ni, malam lah. Wadduha wal-laili idza saja. Ataupun abang kata specialnya malam, Allah Ta'ala bagi satu surah yang khusus ada perkataan malam. Wal-laili idza yaghsha, surah Al-Laili kan. Wan-nahari idza tajalla وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Betul ya? Hak tu nak abang kata specialnya malam ni sampai ada satu surah nama dia malam. Sehingga kan kawan-kawan abang-abang kita dulu, malam terdengar lagu nak abang kata malam ni punya special. Kemudian ada pula kawan kita ni buat tazkirah malam Jumaat dan special lah, malam ni special malam. So soalan dia, malam je perkataan malam. Malam special atau tidak? Setiap malam malam special ke tak? Nak tanya. Tapi sebenarnya dah habaq dah jawapan tadi. Specialnya malam, ada surah nama malam. Banyak ayat yang ada bersumpah dengan malam. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha. Kalau nak tahu sumpah, dia ada waw depan, dia ada perkataan yang Allah nak sumpah. Perkataan tu hujung ada baris bawah. Lagi sekali, dengar elok. Nak tahu sumpah, dia ada waw depan, kemudian dia ada perkataan yang Allah nak sumpah dengan perkara itu. Perkara tu, perkataan hujung dia mesti baris bawah. Contoh, wasyamsi. Asyam matahari, so Allah nak bersumpah dengan matahari sebab matahari ni hebat ciptaan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, zikirnya kepada Allah Taala, makhluk yang dalam sistem suria kita paling besar sekali, matahari. Jadi Allah kata wasyamsi. So kita lail malam, walaili. Contoh lagi, masa demi waktu. Waw, ada waw. Al-asr masa, ra di bawah sebab ada sumpah. Wal asri. Boleh faham? Clear? So, nota jangan lupa tulis, kawan-kawan. Tolong tulis nota supaya orang boleh copy paste nanti, boleh letak dari, jadi susunan dia panjang, orang boleh faham semua nota nanti sekali. Okay? So soalan, malam special tak? Special. Malam apa? Semua malam sepanjang 365 hari. Pasal ada banyak hadis berkaitan dengan malam. Okay, kita tak usah pergi hadis lagi. Kita ambil amalan orang-orang soleh. Sebab apa kita ambil amalan orang soleh? Sebab salah satu cara pendalilan, cara nak ambil dalil daripada mazhab Imam Maliki ialah amalan orang-orang penduduk Madinah. Imam Malik punya cara. Maafkan saya kalau saya salah. Jadi amalan seseorang itu, orang yang ada di ketika itu, kita boleh ambil untuk nak ni. Jadi kita bukan nak kata itu kaedah dia. Tak. Sebab selalu orang kata, Ustaz Don selalu buat kaedah. Tak, kena faham. Saya sedang membagi mudah orang faham. Tapi tak lari keluar daripada topik kita. Boleh faham? So kita tengok amalan para salafus salih bermula daripada zaman Nabi. Jangan, kalau ambil yang belakang pun sama aja. Tapi kita ambil takat Rasulullah dulu. So Rasulullah ketua, zaman Rasulullah. Lepas tu para sahabat. Lepas tu para tabi'in. Para tabi'in. Semua zaman ni sehingga turun bawah, semuanya akan menghidupkan malam. Kita aja malam tidur. Tu kita aja koman. Orang dulu, ulama-ulama dulu, tak usah. Jangan kata ustaz saja kot. Dah. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ar-Razi, itu kan bukannya ustaz. Mereka ulama, ilmuwan. Orang yang doktor dan sebagainya. Semua menghidupkan malam. Boleh faham? Kita aja, ustaz kata ustaz, malam bungkuk semua tidur. Paling gagah main game archery ke, tembak-tembak, main game Candy Crush ke, main game
Need for Speed ke, main game saya lah tu. Lepas tu semua sekali kita kacau. Tapi nak abang kata, salafus soleh dulu-dulu malam mereka hidupkan. Sebab malam special. Why? Sebab ada satu hadis Nabi. Kita baca satu je. Hadis ni sahih ni. Siapa tolak ni ayat Quran pun pegang terus. Kita bagi senang orang pegang, settle. Apa dia? Nabi kata 1/3 malam, 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Dunia. Allah Ta'ala kata, siapa yang berhajat, aku nak perkenankan. Siapa yang ada hajat, aku nak tunaikan. Siapa ada doa, aku nak perkenankan. Siapa ada permintaan, aku nak bagi. Dan dalam hadis yang lain, apabila seorang hamba tadah tangan lagu ni, kan kita doa tadi, kan kita tadah lagu ni. Allah malu. Allah malu. Kalau kita belah, kita baca doa, tapi apa dekat Allah Ta'ala tak letak apa-apa dekat kita. Maksudnya Allah tak bagi. Allah malu. Maksudnya hang tak ada tangan, kok mana pun Allah akan bagi juga dekat hang. Itu bahasa mudah kita faham. Jadi berdasarkan ini, malam special. Jadi siapa menghidupkan malam, tak semestinya malam nisfu Sya'ban dan sebagainya, malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Malam, setiap malam special. Bila setiap malam special dan menghidupkan malam itu adalah amalan sunat ataupun amalan salafus soleh, maka bila kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tak ada masalah lah, sebab semua malam sama, special. Okey, satu. Jadi tak ada masalah. Okey, itu siang pula. Siang, menghidupkan siang, itu confirm lah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu kan doa Nabi tu. Nabi doa, ya Allah, berkatkanlah umat aku di waktu pagi mereka. Sebab tu kita bila bangun subuh, bangun pagi, tak mau tidur lah, bangun kira kena hidup pagi. Buatlah apa aktiviti pun, pergi basuh baju ke, pergi mencangkui ke, pergi bawa anak berjalan dekat halaman rumah ke, pergi apa, tak ada apa pun, pergilah tolak apa ke, pintu pagar tu buka tutup balik ke, buatlah lagu mana pun. Paling tidak pun duk pergi menari lagu keranda tu ke. Tu saya pun tak tahu apa budaya menari keranda pula lah ni kan, duk buat macam-macam. Tapi nanti tolong ni, saya pun nak kena remind, saya ada nota saya nak cakap pasal budaya-budaya sempena PKP ni. Tapi tak boleh lah, saya kena on juga komen lah. Sebab kalau tidak nanti orang selalu habaq kat saya countdown, betul tak? Orang selalu habaq kat saya countdown, Ustaz ni countdown 5 minit lagi apa semua. Saya on balik komen tu untuk nanti nak countdown saya lah. Takut saya terlajak masa. Tok-tok lagi dia padam, terkejut semua kan. Alright, sambung. Jadi sekali lagi, malam no problem untuk hidupkan. Nisfu Sya'ban tak nisfu Sya'ban, memang ada dalil ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Apa dia? Tu ayat Quran tu. Allah tulis, saya bagi kat tuan-tuan lah, insya-Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Surah Al-Isra ayat 79. Ya, saya ambil saya baca tuan-tuan. Surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala kata apa? Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah semayang tahajud padanya. So malam special lah. Allah habaq dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Settle. Okay. Yang kedua, nisfu, pertengahan. Nisfu, nus. Kalau kita pergi kat Arab ke mana, dia tanya Isaac, kita kata kurma, tamar, kam kilo? Dia tanya, hang mau sekilo ke? La, nus, aku nak setengah kilo, 500. Kalau dia kata 500 gram ke? Khamsumiyah? La, nus 250. So nus ni setengah. Nus setengah. Boleh tak nak buat susu anak isteri tanya belajar Arab apa kan, nak buat kulu la nus. Nus boleh boleh try nus, setengah, bukan sebahagian, setengah. Alright. Jadi isteri nak tambah nasi kan, abang
Semua kah? Nasi? Lah. Nus. Boleh tu dialog lah. Nus setengah. So nisfu setengah lah. So kalau bulan, nisfu bulan, sebulan 30 hari, nisfu 15 lah. Tapi sebab Islam ni agama dia check sempoi, dia bagi semua 3 tu. Nus tu 3. Buah nama hari putih. Nus tu apa dia? 13, 14, 15. Sebab boleh jadi ada hari jatuh 29 hari, ada hari jatuh 30 hari. Betul tak? Ramadan nak ingat tak zaman kita dulu? Biasa puasa kita ada yang lajak 30 hari, ada yang 29 hari. Betul? Jadi Islam dia letak tu 3 ni. Hak ni nus duduk kat tengah-tengah. Okey, nus ni special lah. Tengah-tengah ni special lah. Oi, mana pula tak special? Nus ni benar antara yang Allah Ta'ala suka. Wasat, tengah-tengah. Sebab tu kita berjuangkan wasatiyah. Betul tak betul? Jom kita bagi ayat. Ini surah Al-Baqarah ya, senang ya. Surah Al-Baqarah ayat ada 286 ayat. 286 ayat. Okey? Bahagi 2. Berapa? 286 bahagi 2. 143. Cuba tengok ayat 143 surah Al-Baqarah. Mari kita tengok. Surah Al-Baqarah ayat 143. Apa dia? Allah Ta'ala kata umat pertengahan. Duduk dekat ayat pertengahan surah Al-Baqarah. Adakah Nabi yang susun dengan sengaja? Tidak. Zaman Nabi mana ada nombor. Nabi pun tak pakai nombor. Betul tak? Inilah kata wahyu. Sempoi Allah Ta'ala tu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Jadi tengah ni special. Allah nak kita ni okey. Saya seronok tengok para habib. Habaib kan, para habaib. Cuba kita tengok. Kita, kalau orang kata dekat kita kan, orang hina kita, orang cerca kita, maki kita, kita stres tu. Minta maaf lah, saya sebut ni kan, macam itu ada berlaku sikit pertegangan ada di kalangan kita kan. Awal-awal Covid dulu ada, tengah-tengah Covid pun sekarang pun ada kan. Jadi orang bergaduh. Bila orang bergaduh, orang bukan bergaduh. Ni orang bagi rapat pula tiba tak boleh naik balik pula. Kan bila kena tu kan kita jadi murung kita kan teruk. Tapi cuba tengok Habib. Habib bukan orang tibai tau. Orang kata Habib ni sesat. Tuan-tuan tahu tak? Sesat ni masuk neraka. Tuan-tuan tahu tak? Orang tibai Habib ni kira faham masuk neraka. Ada yang buat seminar bincang pasal Habib ni. Nak abang kata Habib ni apa depa ni? Pam bagi rapat. Tapi Habib masa depa kuliah, depa boleh senyum. Uish, kemah betul Habib tu kata keturunan Nabi sempoi. Habib Ali, Habib Omar, Habib Najmuddin, Habib Jindan, Habib muak nama ni power-power. Okey. Jadi saya pun rasa macam uish. Jadi bila saya belajar kat depa, apa menyebabkan para habib ni jadi lugu ni? Salah satu dia simple dia. Habib mereka selalunya hub. Habib ni dia hub. Dia punya cinta dia tinggi. Dia punya sayang dia tinggi. Nak mengata lebih-lebih hak ni umat Nabi, umat Tok Wan aku kena sayang dia juga. Tu kita kena belajar tu. Jadi bila saya nak sebut kat tuan-tuan, perangai macam tu, Habib perangai tengah. Dia tak over. Baik pun kita nampak tak over. Dia tak over. Dia bukan macam kita duk buat live dia korang ni. Tak ada orang bergaji duk buat sorban tutup telinga macam saya duk buat over. Tak ada. Habib dia relax. Tapi dia juga tidak bawah. Dia tak ada duk buat rugged macam kita duk pakai cap. Tak ada. Dia tengah. Habib dia just nice. Ni keturunan Rasulullah mah bagus dia bah. Habib-habib ni. Kita sayang dia bah. Sebab tuan-tuan mendengar. Sebab tu kalau dalam qasidah dia kata apa? Ahlul Bait Nabi ibarat bahtera Nabi Nuh di tengah lautan. Jadi siapa berpaut kepada Ahlul Bait, insya-Allah akan selamat daripada gelora yang tengah berlaku ni. Betul kan? Saya cakap ni insya-Allah orang semua setuju lah. Siapa dengar Habib Ali bercakap, contoh siapa dengar Habib Ali, siapa dengar Habib Omar, siapa dengar Habib Ali Al-Jufri, siapa dengar Habib Ali Zainal Abidin, siapa dengar Habib Jindan, siapa dengar Habib Nobel, siapa dengar Habib, siapa yang dengar Habib bercakap, siapa dengar Habib Ahmad Al-Habsyi, siapa dengar Habib bercakap,
Tengok, apa? Memang something wrong dengan hang lah, bukan dengan Habib lah. Semua dengan Habib cakap, semua orang suka. Hang karut kan, betul tak? Okey, itu satu settle. Jadi pertengahan perangai tu. Jadi pertengahan ni bagus tak? Bagus. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Bagi kami jalan yang lurus. Jalan tu apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tengah. Ghairil maghdub. Bukan yang belah kanan ni. Paling kanan. Apa dia? Maksudnya bunuh para nabi, benci nabi. Waladhdallin. Bukan belah sini juga. Apa dia? Sesat tu perkataan nabi Tuhan pula dah. Kita tengah-tengah. Nabi apa dia? Nabi adalah manusia dari kalangan lelaki, dapat wahyu daripada Tuhan. Kita kena taat mereka. Bila mana kita taat Nabi, seperti mana kita taat Allah Ta'ala. Tapi kita mesti menyembah Allah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Faman kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut. Siapa sembah Muhammad, Muhammad wafat. Siapa sembah Allah Ta'ala, Allah hidup, tak akan mati sampai bila-bila. Ada tengah-tengah. Hak tu para sahabat ajak kita. Hak ni Habibil Hubbaib lah ni. Semua ni kira para sahabat ni kira paling kita cinta lah di kalangan manusia. Hak biasa selain daripada Rasulullah paling tinggi lah. Hak orang-orang biasa awam yang macam kita, para sahabat lah yang paling tinggi kita sayang mereka. So mereka ajak kita hidup tengah-tengah. So sekali lagi, malam special tak? Special. Tengah special tak? Special. Tapi nanti dulu. Tadi kita cakap tengah. Hak ni tengah yang bulan ni. Tengah bulan macam apa pula tak special? Tu dah ada dah. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa hari putih. Makna memang special tengah bulan. Jadi sama ada tengah bulan Muharram, tengah bulan Muharram Safar, tengah bulan Rabiul Awal, tengah bulan Rabiul Akhir, tengah bulan Jamadil Awal, tengah bulan Jamadil Akhir. Saja aja tanya tuan-tuan. Ni saya duk sebut ni. Tengah bulan Muharram. Bagus tak bagus? Tengah bulan Safar. Bagus tak bagus? Tuan-tuan tulis tu, jawab. Bagus ke tak bagus? Tengah bulan Rabiul Awal. Bagus tak bagus? Tengah bulan Rabiul Akhir. Bagus tak bagus? Tengah bulan habis kalau tengah bulan Syaban, bagus tak bagus? Bagus. Sama. Okay? Simple ya. Alright, clear. Tempo. Tuan-tuan faham? Bagus. I like you. Alright. Yang ketiga, Sya'ban. Sya'ban ni special tak special? Okay. Sya'ban ni special tak special? Sya'ban ni special. Pasal apa? Sya'ban adalah satu bulan selepas bulan Rajab, sebelum bulan Ramadan. Alright? Bayangkan, dia adalah satu bulan yang diapit oleh 2 bulan yang besar. Hak ni bulan Ramadan tu saya sembang lah. Siapa kata Ramadan ni agung lah? Hang kira hang main planet mana ni? Ramadan ni kira habis cerita lah ni Ramadan ni. Okay? Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan ala dawam. Betul ya no? Qasidah tu kan? Okay? Alright. Sekali lagi ya. So, Ramadan power. Kira bulan turun Quran kot. Kira ni A1 punya bulan. Satu lagi, bulan Rajab. Mana ada peristiwa yang paling A, melainkan bulan Isra' Mi'raj. 2 bulan ni agung. Bayangkan dia duduk tengah-tengah, diapit oleh 2 bulan agung. Takkan pula dia loi. Tak betul lah. Mestilah dia special. Sebab tengoklah kalau kita bayangkan macam kita lah. Contoh lah. Okay, kita ambil bulan Februari ni biasa ya, supaya senang kita nampak. Katalah kita pergi umrah bulan 2. Bulan 2 kita pergi umrah. Okay? Bulan 2 kita pergi umrah. Kita pergi umrah bulan 2. Bulan 1 takkan nak pergi disco. Betul tak betul? Bulan 1 takkan nak pergi disco. Betul tak? Mesti kita pun bulan 1 ni aku pergi kursus umrah, nak pergi mengaji dan sebagainya. Betul tak? Kita akan iringkan bulan yang baik yang kita nak, mesti akan ada juga kita nak pergi kat situ. Kita akan buat baik juga bulan sebelumnya dan selepas dia. Kita pergi umrah, kita balik. Betul tak? So, macam mana Nabi boleh Isra' Mi'raj? Macam mana Nabi boleh puasa Ramadan kalau tang Sya'ban ni tak ada apa berlaku? Ada. Tulis nota dekat sini. Dalam bulan Sya'ban,
Okay, bulan Rejab memang power, tak payah sembang lah. Ni dah memang A1. Isra' Mi'raj, mana ada Nabi lain dapat Isra' Mi'raj, mana ada Nabi lain naik langit lepas daripada Sidratil Muntaha. Nabi sebut dalam hadis. Yang ni deng 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 deng. Mana kitab Isra' Mi'raj dah? Mana satu bundle saya letak untuk Isra' Mi'raj sahaja supaya senang nak tengok. Allahu Akbar. Tak nampak. Ni kalau waktu-waktu lah ni tak nampak ah. Waktu-waktu lah ni cari tak nampak. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada tadi kita kata peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, aku sampai kepada satu bahagian, satu kawasan, tidak ada makhluk lain boleh lepas itu. Sayyidina Jibril alaihissalam, ketika guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada semua guru-guru kita, khususnya guru-guru saya, guru-guru tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sambung. Kata arwah Tuan Guru Datuk Harundin, ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi berjalan seorang. Malaikat Jibril tinggal ke belakang. Tadi daripada Mekah pi sekali. Pi daripada Mekah naik Buraq sekali sampai Masjidil Aqsa sekali, naik langit pertama sekali, naik langit kedua daripada dua-dua orang juga, naik langit ketiga, naik langit keempat, naik langit kelima, naik langit keenam, naik langit ketujuh, naik langit yang atas tu Baitul Ma'mur, naik pula bahagian Sidratil Muntaha. Elok Sidratil Muntaha Nabi seorang. Nabi kata, lagu ni kah kekasih, ini kah member tinggal member. Nabi kata kat Sayyidina Jibril, tadi duduk jalan elok awak tinggal. Nabi kata, adakah ini kekasih meninggalkan kekasih dia jalan seorang-seorang? Nabi berfrasa lah, berpuisi kan. Nabi kata, adakah ni kekasih tinggal member? Malaikat Jibril kata arwah Datuk Harundin, lau taqaddamtu khutwatan, kalau aku langkah selangkah, lakhtaraqtu, aku akan terbakar. Maknanya tempat tu memang Allah tak bagi siapa main. Siapa pergi tempat tu, lingkup terbakar dia habis. Tak ada. Tak ada. Maknanya siapa pun tak boleh pergi. Nabi pergi seorang. Maknanya special lah bulan Isra' Mi'raj ni. Memang special. Ramadan memang special. Jom kita tengok tengah-tengah. Bulan Sya'ban ni special tara mana? Pertama, berlaku peristiwa yang tidak kurang hebatnya daripada Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat ulama menyebutkan, kata peristiwa Isra' Mi'raj sebab nak abang kata Nabi Muhammad paling mulia daripada semua orang. Bulan Sya'ban ada tak? Apa dia? Berlakunya peristiwa bulan dibelah. Peristiwa bulan dibelah berlaku pada bulan Sya'ban. Mana ada makhluk yang lebih besar daripada manusia? Tengok, manusia kita besar tara dulu ni. Rumah kita besar lagi daripada kita. Betul tak betul? Rumah kita besar lagi daripada kita. Kereta kita besar lagi daripada kita. Mana ada lagi makhluk yang lebih besar lagi melainkan bulan dan matahari, planet. Bayangkan Allah Ta'ala bagi Nabi duduk di bumi, Nabi boleh belah planet lain yang ada di luar angkasa raya tu. Ni kira bukan lagi gaban lah ni. Ni kira out meter orang kata. Power gila-gila. Boleh belah bulan. Surah dia, surah Al-Qamar ayat 1. Surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sesungguhnya, ingat, peristiwa kiamat dekat
dan bulan biasa dibelah. Nombor 1, surah yang ke-54, ayat yang pertama. Power Rasulullah. Belah bulan. Bulan tu planet lain. Planet. Bukannya belah kek jadi. Okey, habis. Peristiwa yang kedua. Apa yang berlaku di bulan Syaban? Peristiwa yang kedua berlaku di bulan Syaban ini adalah, berapa minit lagi bagi kita dah? Kena check out dah. Masuk link balik dah. Sebelah minit lagi. Dan relax dulu. Kita bagi habis dulu bagi cerita tu. Okey, terima kasih kawan-kawan. Peristiwa yang kedua yang berlaku di bulan Syaban adalah, ini peristiwa yang membenarkan juga kenabian baginda Nabi SAW. Apa dia? Peristiwa perpindahan kiblat. Okey. Peristiwa perpindahan kiblat. Kiblat bertukar daripada menghadap ke arah Baitul Maqdis menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Allah Ta'ala kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami tengok kamu duk menghadap ke langit setiap kali nak semayang dan setiap kali nak pergi ke Kaabah, tengok langit. Ish, Tuhan. Duduk gitu lah, kira bahasa kita. Gitu lah. Tapi Nabi tak buat lah lagu tu. Ni kita abang atas duduk nak bagi nampak ada gaya ni. Allah kata, aku tahu, kami nampak. Nak Allah abang, kami nampak duk tengok kat langit selalu. Duk buat isyarat, duk dalam hati tu kata, boleh tak nak menghadap ke? Sebab orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah, ketika Madinah kan nama Yathrib. Yathrib ni nama orang Yahudi yang buka tempat tu dulu. Nabi sampai, Nabi jadi tokek tempat tu. Jadi orang Yahudi asal duk ada datang situ. Okey, jadi kalau Depa kata apa? Muhammad kata hang agama betul, tapi duk menghadap dekat Baitul Maqdis tempat kami. Macam mana buat leceh lah kalau lagu ni. Nabi tak syok. Nabi nak Mekah. Maka Allah Ta'ala kata, boleh. Sekarang pergi tak mana? Menghadap dekat Kaabah Mekah. Pam, settle. Bila? Bulan Syaban. Power tu. Dan yang ketiga, kita akan sambung dalam live yang selepas ini. So kita check out, kita check in balik. Boleh? Thank you my brothers and sisters. Alright? Sisters and brothers. Kita jumpa lepas ni insyaAllah. Wallahu a'lam.